Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tulisan telah dilakukan oleh Al-Ustaz Ahmad bin Ahmad atau meringkaskan yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita akan memasuki kepada perbahasan yang baru, iaitu perbahasan yang kedua berkenaan dengan kitabus salah, berkenaan dengan kitabus salah, kitab salat. Pada perbahasan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan kitabut taharah, kitabut taharah yang berkaitan dengan wudu serta tayammum, wudu serta tayammum. Dan pada malam ini, selepas taharah, kita nak masuk kepada kitab yang kedua, kitabus salah, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat, berkenaan dengan salat. Jadi pada malam ni saya nak bawakan perbahasan kita agar ia lebih jelas kelihatan. Maka saya nak tulis di papan putih kita di hadapan ini beberapa topik yang berkaitan dengan perbahasan salat kita, insya-Allah. Baik. Jadi pertama sekali, hadirin dan hadirat yang saya hormati, apabila Ibnul Qayyim membawakan kepada kita berkenaan dengan hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salah, petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat. Jadi kita nak kena jelas
terlebih dahulu berkenaan dengan apakah pengertian salat. Apakah pengertian salat? Dan sebagaimana kelaziman, pengertian ni biasanya dia akan datang dalam dua definisi. Pertama adalah dari sudut lughatan, dari sudut apa? Bahasa. Yang keduanya adalah dari sudut istilahan, iaitu dari sudut istilah yang disebut oleh para fuqaha kita, para ulama fiqh kita ini. Jadi dari sudut bahasa, salat membawa arti apa? Ad-du'a. Salat ni doa. Salat adalah doa. Dan persoalan hakikat salat itu sendiri memang bersifat dengan doa dan penuh dengan doa. Salat daripada awal sampai habis sebenarnya dipenuhi dengan doa. Sebab itu kita agak tidak setuju. Contoh, kalaulah kita ini telah salat berjamaah sebagai contoh, kemudian selesai salat berjamaah tu kita mungkin ada urusan dan kita tidak turut serta doa jama'i tu, doa beramai-ramai selepas salat fardu tu. Dia orang tengok bila kita keluar sedangkan dia tak tahu yang kita ada urusan, tapi dia terus menghukum sebahagian. Dia kata ini malas berdoa contoh. Atau dia kata apa? Ini sombong, tak nak doa bersama dengan imam. Dia bukan isu sombong dan dia bukan isu malas berdoa. Kalau kita ada urusan, tak apa, tak semesti kita kena ikut doa jama'i yang dipimpin oleh imam selesai daripada salat. Kerana hakikatnya dia hanya imam kita dalam salat sahaja. Yang berjamaah itu merujuk kepada salat berjamaah sahaja. Adapun aktiviti selepas salat sebenarnya semuanya adalah amalan fardi. Amalan fardi ini dia bukan jama'i. Jama'i ini secara berkumpulan, berjamaah. Tetapi fardi ini amalan individu, amalan sendiri-sendiri. Maka setiap kita selepas salat kena zikir. Setiap kita kena zikir selepas salat. Tak boleh berpada dengan zikir imam sahaja. Bahkan setiap kita dituntut untuk berdoa pun sebenarnya selepas salat. Berdalilkan firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Selepas kamu selesai salat, sebahagian ulama seperti Ibn Abbas kata, maka fansab, bersungguhlah kamu dalam berdoa. Selesai salat fardu, berdoa. Tapi itu amalan individu hakikat dia. Jadi ini salat dari sudut bahasa doa. Manakala dari sudut istilah para ulama, ada 4 noktah penting yang kita kena ketahui. Pertama, aqwalun, ini definisi salat. Aqwalun. Yang kedua apa? Wa af'alun. Af'al. Aqwal adalah terjemahannya ucapan-ucapan, betul tak? Qaul, ucapan-ucapan. Af'al terjemahannya perbuatan-perbuatan. Kata banyak daripada fi'il. Fi'il itu kan perbuatan. Muftatahah ataupun muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, dan muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan itu. Ini definisi salat. 4 perkara ni je kita kena hafal. Panjang tak? Tak panjang pun. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah dianya definisi salat. Pendek sahaja. Dan bila kita sebut perkataan ucapan ni, iaitu ucapan dalam salat, ia terbahagi kepada 2 hukum. Yang pertama, hukum wajib. Yang kedua hukum apa? Sunat. Yang kedua sunat.
Yang ni kita nak merujuk kepada aqwal tadi, ucapan-ucapan dalam salat kita, ucapan dalam salat. Ada yang hukum wajib dan ada yang hukumnya sunat. Dan bila kita kata yang wajib ni, wajib dalam salat dari sudut ucapan, ini adalah apa dia? Yang wajib ni adalah rukun qawli, al-arkanu al-qawliyah, rukun-rukun qawli, rukun-rukun ucapan. Semua ni hukumnya apa? Wajib. Semua ni hukumnya wajib. Dan kita katakan dalam fiqh kita, rukun qawli dalam salat ni dia ada 5. Ada 5. Yang pertama apa dia? Takbiratul ihram. Takbir ihram. Yang ni rukun qawli, wajib dibaca, wajib dilafazkan di lidah, dan wajib didengari oleh telinga kita yang membacanya dalam salat. Yang kedua, rukun qawli yang kedua apa dia? Al-Fatihah. Betul tak? Al-Fatihah ni rukun. Al-Fatihah adalah rukun. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Lafaz tasyahud akhir itu, yang ni juga adalah perkataan yang hukumnya wajib di dalam salat. Yang keempat apa dia? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi. Selawat ni wajib bila? Selepas tasyahud akhir. Selepas tasyahud akhir. Tasyahud tadi, ni saya ringkaskan. Dan yang terakhir daripada rukun qauli ni adalah salam yang pertama, at-taslimatul ula dalam bahasa Arab. At-taslimah al-ula, salam yang pertama. Maka selain daripada ucapan-ucapan ni, bacaan-bacaan di lidah ini, hukum dia apa? Sunat. Hukum dia adalah sunat. Dia akan kembali kepada sini. Dan sunat ni kalau ikut kepada dalam mazhab kita ini, dia terbahagi kepada 2. Sunanul hay'ah, al-hay'ah dan al-ab'ab. Al-ab'ab. Sunat hay'ah ni, sunat yang mana jika ia tidak dibaca, maka kita tak dituntut sujud sahwi. Itu kaedah dia. Bila kita tak baca, dia tak dituntut sujud sahwi. Adapun sunat ab'ab, bila kita tak bacanya, kita dituntut sujud sahwi. Dan tuntutan sujud sahwi hukumnya apa? Hukumnya sunat. Tuntutan sujud sahwi hukumnya sunat dan ia tidak wajib. Ia tidak wajib. Jadinya kalau contoh ada seseorang, dia dalam salat dia tak kunut subuh, sedangkan kunut subuh ni termasuk sunat ab'ab. Dia bukan rukun, dia sunat ab'ab. Jadi bila dia tak buat kunut subuh pada rakaat yang kedua daripada salat subuh, kalau ikut kepada pandangan mazhab, dia dituntut sujud sahwi sebelum salam tu. Tapi katakan dia tak buat juga sujud sahwi, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya tetap sah. Tak ada apa pun, salatnya tetap sah. Kerana meninggalkan yang sunat tidak memberi kesan kepada kesahihan salat. Ini kita kena jelaskan. Itu sunat ab'ab. Contohnya tasyahud awal, bacaan tasyahud awal tu sunat ab'ab. Dan contoh yang kedua adalah kunut subuh. Kunut subuh. Manakala yang paling banyak daripada ucapan sunat ni adalah sunat hay'ah, seperti doa iftitah, seperti bacaan surah selepas Fatihah, seperti zikir ketika rakaat, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Semua tu adalah sunat-sunat hay'ah. Dia sunat, tapi kalau kita tak baca pun tidak ada memberi kesan kepada kesahihan salat. Bahkan kalau kita tak baca pun tidak dituntut kita ini untuk sujud sahwi. Baik, itu sebagai
muqaddimah, sebagai muqaddimah. Dan kita nak kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam penulis kitab ni, dalam kitab ini, berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Maka dikatakan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salati qala Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berdiri melakukan salat ataupun berdiri menuju ke arah salat, baginda akan berkata apa? Allahu Akbar. Dan Allah Akbar ini ataupun sebutan Allahu Akbar adalah lafaz apa? Lafaz takbir. Lafaz takbir. Dan takbir kita ini di dalam salat, hadirin dan hadirat, dia terbahagi kepada dua jenis. Takbir dalam salat ni, ia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunat. Takbir yang wajib itu ada satu sahaja, iaitu yang ni saya kata tadi, takbir yang wajib. Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram adalah bahagian daripada rukun qauli yang 5 ini. Ia wajib dibaca di lidah dan wajib didengari oleh telinga pembacanya. Wajib didengari. Jadi ini takbiratul ihram, hukum dia wajib. Itu kategori takbir yang pertama. Kalau orang buat haji dan buat umrah, bila dia dah mula niat ihram dan orang lelaki pakai kain ihram, ada tak pantang larang dia? Ada. Maknanya sebelum dia niat ihram, dia tak terikat dengan pantang larang tu, betul tak? Tapi selepas dia niat ihram dan orang lelaki pakai kain ihram, dia terikat dengan beberapa pantang larang. Ada yang tak boleh buat, contoh. Jadi itulah makna takbiratul ihram. Sebelum dia melafazkan takbir tu, dia boleh buat. Tapi sebaik dia mengangkat atau melafaz takbir tu, dia tak boleh buat. Haram bagi dia untuk buat. Contoh, sebelum dia lafaz takbiratul ihram, boleh makan dan minum. Tapi sebaik je Allahu Akbar, minum. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Kerana haram bagi dia untuk makan dan minum, dan itu termasuk dalam perkara yang membatalkan salat. Sebelum dia Allahu Akbar melafazkan takbiratul ihram, dia boleh bersembang dengan kawan sebelah dia. Dia boleh tanya kepada jemaah di sebelah dia, "Ji, apa khabar Ji?" Contoh. Contoh, dia tanya. Tapi selepas dia lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia tak boleh kata, "Waalaikumsalam, saya sihat, alhamdulillah." Yang ni batal sembahyang. Batal sembahyang yang jawab Waalaikumsalam ni lah. Kalau dia tanya tadi, kemudian dia tanya tadi sebelum salat. Ya orang tu sebelum takbir. Ya orang ni pula jawab selepas takbiratul ihram, maka batal solat dia. Gitu. Jadi itu takbir yang pertama, takbiratul ihram. Dan takbir yang kedua, saya kata tadi ada dua kategori takbir. Hukumnya apa? Hukumnya sunat. Dan takbir ini namanya takbiratul intiqal. Takbirah al-intiqal. Takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Kita ambil contoh. Daripada qiyam, berdiri tegak, kepada rakaat, kita lafazkan apa? Bila kita nak berpindah daripada qiyam tu kepada rakaat, kita kata Allahu Akbar. Kemudian baru kita rakaat, betul tak? Jadi lafaz tu hukum dia sunat. Lafaz tu hukum dia sunat. Dan takbir jenis ini namanya takbir perpindahan. Daripada rukun qiyam, berdiri tegak, kepada rukun yang baharu yang berikutnya, iaitu rakaat. Daripada i'tidal kepada sujud, kita lafazkan takbir ke tidak? Kita lafazkan juga. Selepas sami Allahu liman hamidah tu, i'tidal, kita Rabbana lakal hamdu, i'tidal kepada sujud, kita pun Allahu Akbar. Begitu. Dan takbir itu adalah takbir perpindahan. I'tidal adalah rukun, sujud pun adalah rukun. Daripada sujud kepada duduk, antara dua sujud ada takbir ke tidak? Ada. Allahu Akbar. Ada juga takbir. Takbir itu takbir perpindahan. Sujud adalah rukun, duduk di antara dua sujud pun adalah rukun juga.
Jadi begitulah seterusnya, baki-baki yang banyak adalah takbir perpindahan ni dan hukumnya adalah sunat. Hukum dia adalah sunat. Kalau kita kata takbir perpindahan ni lafaz sudah, qaul, ucapan, dia termasuk dalam kategori yang mana? Wajib ke sunat? Kita kata sunat lah tadi. Tapi sunat terbahagi kepada dua pula, hai'ah dan ab'ad. Takbir perpindahan ni kategori mana? Yang pertama tu, yang hai'ah. Yang hai'ah. Dia sunat min sunanil hai'ah dalam salat kita ini. Baik. Jadi Nabi bila berdiri ke arah salat, Nabi pun Allahu Akbar. Dan walaupun saya tunjuk tangan, tetapi angkat tangan ni sunat. Dia bukan rukun. Angkat tangan ni adalah sunat. Yang rukun, yang wajib adalah lafaz. Ada beza antara ucapan dan perbuatan. Baik. Dan salat kita ni dimulakan dengan takbir. Kerana itu penulis kitab disebutkan di sini, Ibn Al-Qayyim, walam yakul syai'an qablaha. Nabi, sebelum Nabi melafazkan takbiratul ihram, Nabi tak melafazkan apa-apa ucapan pun. Itu. Nabi tak mengucapkan dan tak menyebutkan apa-apa ucapan pun. Maknanya salat Nabi ni yang ketiga tadi tu, muftatahatun bit takbir, dimulakan dengan takbir. Takbir itu takbirah al-ihram. Baik. Wala talaffadha bin niyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafazkan niat. Ini kata penulis kitab. Nabi tidak melafazkan niat. Macam kita tengoklah sebahagian orang, sebelum dia nak takbiratul ihram tu dia baca 3 kul contoh. Ataupun dia baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tapi penulis kitab kata petunjuk Nabi tak ada benda tu. Itu. Petunjuk Nabi tidak ada. Itulah hadiun Nabi. Petunjuk Nabi, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakul syai'an qablaha, Nabi tak baca apa-apa pun sebelum daripada salat. Wala talaffadha bin niyah, dan Nabi tidak melafazkan niat. Itu. Jadi petunjuk Nabi, Nabi tak lafazkan niat. Kalau kita nak ikut petunjuk Nabi, maka kita pun tidak melafazkan niat itu. Baik. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Dalam perbahasan arkanus salah, rukun-rukun salat, antara yang terawal adalah an-niyah, niat. Dan para ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan an-niyah mahalluhal qalbu. Niat tempatnya dalam qalbu kita ini. Niat tempatnya dalam hati. Yang ni yang wajib. Cuma yang membezakan dan memisahkan mazhab dengan sebahagian pandangan yang lain, dalam mazhab Syafi'i mengatakan watalaffuzu biha sunnah, melafazkan niat untuk salat ni hukum dia sunat. Itu. Dia tidak wajib, ia sunat dalam mazhab. Yang wajib apa dia? Yang wajib dalam hati tu. Yang wajib niat dalam hati. Jadi kalau kita tak dengar sekalipun seseorang sebelum nak salat sebut usalli, maka jangan kita kata salat dia tidak sah. Sebab apa? Sebab benda dalam hati memang tak boleh dengar. Macam kalau saya dengar dalam hati tuan-tuan sekarang, entah macam-macam fikirnya contoh, mana kita tahu? Boleh jadi kalau saya dengar, saya berhenti kuliah sekarang sebab dalam hatinya bila nak habis contoh, mana kita tahu? Tapi benda dalam hati tak boleh didengari. Sebab itu niat tempatnya dalam hati. Memang kita tak dengar niat imam kalau dia pun takbir dan kemudiannya tidak didahului dengan usalli dan seumpamanya. Tapi dalam mazhab, hukum dia adalah sunat, melafazkan niat tersebut. Yang wajib adalah berniat dalam hati. Begitu. Dan di sini kita kena jelas, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini seperti Al-Imamul Mawardi rahmatullah alaih, dalam kitabnya yang masyhur itu Al-Hawil Kabir, Al-Hawi Al-Kabir, dia bagi tahu keadaan niat ini dan lafaz niat ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya akmaluha. Akmaluha ni menurut Al-Imamul Mawardi maknanya niat salat yang paling sempurna sekali, dia kata.
Ini pada pandangan beliau lah. Iaitu seseorang yang berniat di dalam hatinya dan dia melafazkan niat di lidahnya. Itu akmalun niyah di sisi Al-Imamul Mawardi, mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Niat dalam hati dan melafazkan niat di lidah. Yang kedua apa? Niat ada dalam hati tapi tidak lafaz di lidah. Maka salat orang ini adalah sah. Salat orang ini adalah sah. Niat dalam hati ada tapi dia tak lafazkan niat di lidah. Dan yang ketiganya adalah apa dia? Yang ketiganya adalah niat dalam hati tak ada tapi di lidah dia usalli, dia lafazkan niat. Maka salat ni sah ke tidak? Kita kata tak sah. Niat dalam hati tak ada tapi dia lafazkan niat, maka kita kata tidak sah. Kerana apa? Kerana niat tempatnya dalam hati. Yang wajib dalam hati ke yang di lidah? Yang wajib adalah yang di dalam hati. Tapi kalau dalam hati tidak ada niat, tak memadai semata dengan ucapan di lidah, tak mencukupi. Kerana Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat. Amalan dengan niat, bukan dengan lafaz niat. Amalan bergantung kepada niat. Dan niat tempatnya di dalam hati. Buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kita akan jumpa an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya di dalam hati. Selesai perbahasan tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi' mustaqbilan bihal qiblah ila furu'i udhunayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Ma'aha ni dhamir hiya tu kembali kepada siapa dia? Kembali kepada takbir, kembali kepada takbiratul ihram. Takbirah kan ada ta di situ, takbiratul ihram. Maknanya ketika Nabi melafazkan takbir itu, ketika Nabi melafazkan takbiratul ihram, tangan Nabi ni diangkat sekali bersama, serentak dan selari. Itu pada waktu yang sama. Mamdudatul asabi'. Mamdudah ni maknanya jari-jari jemari Nabi ni buka. Dia bukannya macam ni. Dia buka. Allahu Akbar. Ni mamdudah yang dibuka. Allah. Maknanya tidaklah buka macam tu, tapi buka lah, bukannya macam tutup. Tidak. Tapi dibuka. Dan jari jemari Nabi ni mustaqbilan biha al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Bukan macam tu, bukan macam ni, tidak. Tapi mesti menghadap ke arah kiblat. Ila furu'i uzunai, sehingga ke bahagian dua telinga Nabi SAW. Bahagian dua telinga Nabi. Waruwiya, sebahagian riwayat hadis menyebutkan ila mankibaih, kepada dua Nabi punya mankib. Mankib ni bahu. Jadi ke arah bahu Nabi SAW. Itu ada juga riwayat yang menyebut begitu. Ini pandangan penulis kitab. Summa yada'ul yumna ala zahril yusra. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas zahir, bahagian zahir tangan kiri Nabi. Macam tu. Nabi meletakkan tangan kanan Nabi di atas zahir permukaan tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ni hukum dia apa? Wajib ke sunat? Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Dan menyelisihi yang sunat, hukum dia makruh. Maksudnya kalau orang semayang macam ni, tangan kirinya di atas zahir tangan kanan, salat dia tak batal. Tetapi salat dia makruh. Perbuatan tersebut hukum dia makruh, kerana yang sunat adalah meletak tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Selesai perbahasan tersebut, maka kita dapat tengok cara Nabi, petunjuk Nabi takbir macam mana. Nabi nak masuk salat ni, Nabi berdiri tegak dan Nabi niat dalam hati, dan semasa Nabi takbir itu Nabi mengangkat tangan. Itu. Walaupun perbuatan mengangkat tangan sampai ke bahagian telinga atau bahu ini hukum dia apa? Sunat. Hukum dia adalah sunat. Dan kemudiannya selepas Nabi angkat tangan tu, Nabi meletakkan tangannya, dan peletakan tangan ni disebutkan di sini tangan kanan di atas tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan utama kita kena jelas, walau saya tak sebut pada asal tadi. Kenapa yang kita nak ambil tahu dan cakna tentang hadyun Nabi ni fi salah?
petunjuk Nabi kita ni dalam solat. Satunya kerana ada arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad dan selain daripadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan ucapan ni Nabi tujukan kepada para sahabat Nabi. Maknanya, wahai para sahabat aku ni, kamu kena tengok dan kamu kena tengok aku solat, dan apabila kamu tengok cara aku solat tu, kamu kena ikut pula. Itulah dianya. Tengok dan ikut. Tengok cara Nabi solat dan ikut cara Nabi solat. Itu makna sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan agama kita ini memang kena ittiba'. Asalnya memang kena ittiba', ikut petunjuk dan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam bab ibadat haji, Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku ibadat haji kamu. Nampak? Kena tengok cara Nabi beribadat haji, melakukan haji. Baik. Jadi sebab tu kita nak tahu macam manakah petunjuk Nabi ni sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni dia telah memudahkan kepada kita. Ibnul Qayyim dia dah kuasai dalil-dalil yang berkaitan. Jadi dia terus buat kesimpulan je. Mula-mula Nabi begini, kedua begini, ketiga begini. Tapi bila kita cek, semuanya ada sandarannya dalam hadis. Jadi dia mudah. Kita baca, kita tak perlu nak kena rujuk Sunan Sittah yang 6 tu. Bila rajin kita baca Sunan Sittah? Sahih Bukhari pun kita tak baca habis. Betul tak? Bila kita habis baca Sahih Bukhari? Orang kata, Ustaz, saya bukan Sahih Bukhari pun tak habis, Quran pun saya tak pernah habis. La ilaha illallah. Janganlah sampai begitu. Tapi kurang-kurangnya Quran tu kenalah habis khatam bacaan. Tapi Sahih Bukhari tu kalau ada majlis kita boleh juga baca. Bacalah, baca. Dia tak semestinya kena menguasai. Tapi majlis bacaan Sahih Bukhari dan Sunan Sittah. Tapi kita nak baca satu-satu. Tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita ni, pasti saya yakin setiap kita ni ada hadis tu, ada dalam Sunan Sittah tu, tapi kita tak pernah tahu pun. Kita tak pernah tahu pun. Dan sebab tu kadang-kadang kita jangan mudah menafikan. Sebab kadang-kadang boleh jadi benda yang kita nafi tu sebab kita tak tahu. Bukan sebab benda tu tak ada. Ada beza antara benda ni, bila kita nafikan dalam keadaan benda tu memang tak ada, tak apalah. Yang tu, saya dah check, memang tak ada kenyataan tu. Okey, logik. Tapi kita nafikan dalam keadaan kita tak tahu, bukan semestinya benda tu tak ada. Jangan mudahlah, jangan cepat kita nak tak ada ni, tak betul ni, salah ni, begitu. Jadi kita kena teliti. Kemudian saya nak pergi kepada noktah yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu taratan. Selepas Nabi takbiratul ihram, apa Nabi buat? Selepas Nabi letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, apa Nabi buat? Semasa Nabi qiyam, semasa Nabi SAW berdiri tegak. Maka dikatakan di sini Nabi SAW membaca doa iftitah. Doa iftitah. Dan doa iftitah ni, dia ada 3 penamaan. Dia ada 3 penamaan. Yang pertama disebut dalam kitab fiqh ataupun kitab-kitab hadis, namanya doa iftitah. Dan iftitah adalah pembukaan. Doa pembukaan atau permulaan. Sebab itu surah yang mula-mula namanya surah apa? Al-Fatihah. Jadi itulah kita kata iftitah. Iftitah ni pembukaan. Jadi doa iftitah adalah doa pembukaan, doa permulaan. Satu nama dia. Dan yang kedua, ia juga dikenali sebagai doa istiftah. Doa istiftah. Ada alif sin pada permulaan tu. Dan doa istiftah ni adalah doa minta pembukaan daripada Allah Ta'ala. Itu makna dia. Dia meminta pembukaan daripada Allah Ta'ala. Doa talab. Alif sin li talab kebiasaannya. Talab adalah request, permintaan. Macam nasta'in. Betul tak? Ada alif sin tu. Kami minta pertolongan. Nas'aluka, kami meminta, memohon kepada kamu. Nastajir, kami memohon perlindungan daripada kamu. Nampak?
Jadi alif sin adalah untuk talab. Talab adalah request, permintaan. Jadi istiftah, minta pembukaan daripada Allah Ta'ala. Itu nama doa iftitah yang kedua. Dan yang ketiga, namanya disebut juga sebagai doa tawajjuh. Doa tawajjuh. Tawajjuh ni kita menghadap. Allahu Akbar. Tawajjuh, menghadap. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadap ke arah wajah Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Ataupun aku menghadap ke arah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Jadi itu pun salah satu daripada doa iftitah. Dan kalau kita tengok di sini yang aqwal itu, yang nombor 2 itu, saya minta maaf, yang aqwal yang pertama itu dari sudut definisi salat, maka doa iftitah ni dari sudut hukumnya dia berada wajib ke sunat? Dia yang kedua tu, yang sunat. Dan doa iftitah termasuk dalam hay'ah. Dia bukan ab'aq. Dia termasuk dalam hay'ah. Baik. Cuma di sisi ulama, mereka mengatakan walaupun doa iftitah ini sunat, tapi ada beberapa keadaan untuk menjadikan ia sunat. Beberapa keadaan untuk menjadikan ia sunat. Yang mana kalau tak menepati keadaan ni, maka tak disunatkan bagi seseorang untuk membaca doa iftitah. Keadaan yang pertama, salat tersebut bukan salat jenazah. Salat tersebut bukan salat jenazah. Maka saya tanya soalan, dalam salat jenazah disunatkan ke tidak baca iftitah? Tak disunatkan. Itu makna dia. Tapi sunat doa iftitah pada salat selain salat jenazah. Itu makna dia. Maknanya salat witir disunatkan iftitah, doa iftitah. Salat tarawih disunatkan doa iftitah pada permulaan. Salat apa lagi? Duha disunatkan baca doa iftitah pada permulaan. Salat tahajud disunatkan baca doa iftitah. Nampak? Salat fardu apatah lagi pada yang permulaan salat. Itu syarat yang pertama ataupun noktah yang pertama. Salat jenazah tidak. Salat jenazah tidak dibaca doa iftitah. Tidak disunatkan untuk dibaca doa iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat baca doa iftitah ni hanyalah sekiranya kita tidak khawatir kita akan terlepas waktu salat atau terlepas salat dalam waktu dia. Terlepas salat dalam waktu dia. Kalau kita belajar fiqh, kita akan tahu yang berkenaan dengan waktu salat ni, dia terbahagi kepada 3 nama dia. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, salat ada. Ya, orang kita yang sebahagian kalau dia lafazkan niat tu, contoh dia kata apa? Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan. Tak? Adaan lillahi ta'ala. Ada di situ maknanya salat apa? Salat dalam waktu. Itu ada. Adaun adalah salat dalam waktu. Adapun salat di luar waktu, namanya apa? Qada. Itu. Qada ni penamaan bagi salat yang dilakukan di luar waktu dia. Dan satu lagi adalah salatu al-i'adah, ataupun yang lebih tepat salatul mu'adah, salat yang diulang. I'adatus salah, mengulangi salat ni adalah perbuatan i'adah tu. Salat tu dilakukan dalam waktu, tapi adalah salat tersebut merupakan salat kali yang kedua. Kalau salat kali yang pertama tu ada, tapi mungkin didapati ada kekurangan, tak khusyuk ke, tadi lalai ke, dia ada kelemahan dalam perkara sunat ke apa ke. Macam tadi dia tak baca doa iftitah ke, dia tinggalkan bacaan surah selepas Fatihah ke, dia tak baca zikir selepas rakaat dan i'tidal dan sujud dan seumpamanya. Tapi dia tengok ada jemaah baru nak sembahyang, maka dia pun salat dan dia baca semua doa yang ditinggalkan tadi tu. Yang tu, ulang salat ni boleh selama dalam waktu. Selama dalam waktu, bahkan sebahagian ulama mengatakan
selama ia dilakukan secara berjamaah. Selama ia dilakukan secara berjamaah. Baik. Selesai. Jadi maknanya apa? Maknanya yang keadaan yang kedua ini, kalaulah kita ini dah nak solat di hujung waktu, baru nak mula semayang. Macam contoh kita ambil mudah lah, nak semayang asar tapi dah waktu tu hampir-hampir nak masuk maghrib dah contoh. Ataupun nak semayang zuhur tapi waktu dah hampir-hampir nak masuk waktu asar. Jadi pada waktu itu dia kena tengok, kalaulah dia membaca doa iftitah akan menyebabkan dia terlepas ataupun dia akan terbawa salat dia itu kepada waktu yang berikutnya, maka yang tu tak payah dia baca doa iftitah, tak payah baca. Tapi kalau dia yakin kalau dia baca doa iftitah pun dia sempat lagi salat dalam waktu, yang tu disunatkan baca. Itulah makna yang kedua ni. Dan yang ketiga, ini dalam situasi salat berjamaah. Dalam situasi salat berjamaah, kalaulah seseorang itu dia baca doa iftitah, dia yakin yang dia takkan terluput ataupun dia akan dapat capai, orang kata, sebahagian Fatihah, bacaan Fatihah, maka waktu itu dia disunatkan baca doa iftitah. Tapi kalau dia rasa kalau dia baca doa iftitah akan menyebabkan dia terlepas beberapa Fatihah nak ikut imam ni, nak baca Fatihah ikut imam, maka kalau dia rasa risau, dia terluput sebahagian surah-surah Fatihah ni atau sebahagian ayat daripada surah Fatihah yang akan menyebabkan dia terlambat daripada tu imam masa solat berjamaah, maka pada waktu itu tak disunatkan bagi dia membaca doa iftitah. Maknanya dia terus Allahu Akbar dan dia terus baca Fatihah je. Itu makna dia. Tak payah nak mulakan salat dengan doa iftitah. Tak disunatkan bagi dia dalam situasi yang mana kalau dia baca, dia takut dia terlepas beberapa ayat daripada surah Fatihah. Yang keempat, disunatkan baca Fatihah hanyalah ketika mana seseorang itu ikut imam daripada awal. Tapi kalau dia masuk lambat, contohnya, dia masuk ketika imam telah rokok contohnya, jadi dia angkat takbir, betul tak? Allahu Akbar, lepaskan takbir. Adakah disunatkan bagi dia untuk baca iftitah ataupun terus rokok je? Terus rokok. Sebab imam sedang rokok. Jadi pada waktu itu bila dia masuk ke dalam salat dan dia mendapati imam dalam keadaan bukan qiyam, maka waktu itu tak disunatkan bagi dia untuk baca doa iftitah. Imam tengah sujud, dia pun Allahu Akbar, kemudian wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama. Tak perlu dah. Tak disunatkan waktu itu. Sebaliknya ikut imam tadi. Berdalilkan hadis Nabi SAW, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, kata Nabi SAW. Hadis tu dia agak panjang. Nabi kata, idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinati wal waqar fala ta'tuha tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu dapati daripada perbuatan imam, maka ikutlah. Maknanya kalau imam tu waktu tu kita datang-datang tu, kita masuk ke dalam saf, imam sedang sujud, maka angkat takbir terus sujud. Tapi sebahagian kita ni ditunggu imam bangun rakaat kedua atau rakaat yang berikutnya. Sedangkan tak tepatlah, kerana Nabi kata wa ma adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati daripada perbuatan imam, maka salat, ikut. Terus Allahu Akbar dan terus ikut. Kalau imam sedang sujud, kita pun terus masuk ke dalam sujud. Wa ma fatakum faatimmu. Dan rukun-rukun yang kamu terlepas tu, kamu sempurnakan selepas imam bagi salam. Kamu sempurnakan dan lengkapkan selepas imam bagi salam. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya adalah kita kata disunatkan bacaan doa iftitah di dalam salat ini hanyalah kalau dalam situasi kita belum membaca isti'azah atau belum membaca ayat Quran. Saya ambil satu contoh. Allahu Akbar. Jadi dia belum baca apa-apa pun lagi. Pada waktu itu disunatkan untuk dia baca doa iftitah. Tapi kalau Allahu Akbar, kemudian dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dia terdetik dalam hati, aku tak baca doa iftitah lagi.
Jadi boleh tak dia nak ulang baca doa iftitah? Tak disunatkan dah. Yang tu tak disunatkan. Sebab dia dah mula kepada isti'azah, dah mula kepada bismillah, dah mula kepada bacaan Quran. Tetapi kalau tidak, dia belum mula lagi, maka pada waktu itu dia disunatkan untuk membaca doa iftitah. Jadi ada 5 situasi dan 5 keadaan yang mana hukum baca doa iftitah menjadi sunat. Dan jika diselisihinya, maka tak disunatkan. Yang tu kita dah sebut 5 satu persatu tadi. Dan ini disebut dalam kitab-kitab fiqah. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqah. Kemudian kita nak tengok, bila dikatakan wa kana yastaftihu taratan. Taratan ni apa makna tarah? Tarah ni kadang-kala. Kadang-kala. Maknanya bukanlah sentiasa dan setiap masa Nabi baca doa iftitah tersebut. Tapi kadang-kadang doa iftitah Nabi, kata penulis kitab, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khataya kama yunaqqa as-thawbul abyad min ad-danas. Kama yunaqqa as-thawbul abyad min ad-danas. Hadis sahih. Dan satu riwayat lagi adalah hampir sama, cuma susunan agak berbeza. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Terjemahannya apa? Allahumma ba'id baini, ya Allah kau jauhkan antaraku wa baina khatayaya, dengan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana telah kau jauhkan antara timur dan juga barat. Allahumma naqqini minal khataya, ya Allah kau bersihkan aku daripada dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih, baju yang putih daripada kotoran. Kalau baju kita ni putih contohnya, bersih daripada kotor, kita nak Allah bersihkan diri kita daripada dosa macam baju yang putih bersih daripada kotoran. Dan yang terakhir, Allahumma ghsil khatayaya, ya Allah kau basuh, kau cuci bersih segala dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Saya minta maaf, Allahumma ghsilni bil ma', Allahumma ghsil khatayaya, ya Allah kau bersihkan dosa-dosaku, bil ma'i was salji wal barad, dengan air, dengan salji dan dengan barad. Dan barad ni adalah embun, barad adalah embun. Kita nak Allah bersih dan cuci dosa-dosa kita ini. Soalan, kenapa saya terjemah khataya tu sebagai dosa? Dosa dalam bahasa Arab bukan zunub ke? Kenapa saya kata khataya sebagai dosa? Satu begini, tak salah kita terjemah khataya tu sebagai dosa, walaupun dia adalah kata banyak daripada al-khati'ah. Al-khati'ah, khati'ah ni khata', benda salah, benda silap. Soalan, adakah semua benda salah yang kita buat kita dapat dosa? Tak semestinya. Bukan semua benda yang kesalahan dan kesilapan yang kita buat kita dapat dosa, tak. Tapi ada kesalahan yang dikira berdosa. Itulah makna kita. Jadi tak salah terjemah khataya di situ dengan zunub, dengan dosa. Kita tengok hadis yang menunjukkan khataya juga dipahami sebagai perbuatan dosa. Apa dia hadis tu? Kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam khata'. Khata' tu kita nak kata buat salah ke buat dosa? Sebenarnya buat dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik pendosa, at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Kerana bila disebut perkataan taubat ni, mestilah taubat daripada dosa, betul tak? Mesti taubat daripada maksiat. Dia bukan benda yang kita tak sengaja, bukan. Maksud di situ mesti taubat daripada dosa. Jadi kita doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khatayaya adalah az-zunub. Ya Allah kau jauhkan antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan juga barat. Begitu. Minta Allah bersihkan dan sucikan dosa-dosa kita. Wataratan, dan kadang-kala, tarah ni kadang-kala.
Yaqul, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah ni. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Gitu. Ayat ni disebut dalam kitab ni. Hakikatnya yang wa ana awwalul muslimin ni ayat Quran. Ayat Quran bermula daripada kul inna salati tadi. Ayat ni adalah ayat Quran. Jadi terjemahannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku ataupun aku berdepan dan berhadapan dengan Allah yang fatara. Fatara ni khalaqa. Fatara khalaqa, cipta. As-samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan juga bumi, hanifa, dalam keadaan agama yang hanif. Maknanya kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan kita ni beragama hanif, agama yang suci, yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tak tergolong dalam kalangan orang musyrik. Jadi kita tauhid, muwahhid dan tidak musyrik. Na'udzubillahi minasyirki wa ahlih. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada syirik dan ahlinya. Allahumma amin. Dan sambungannya Nabi SAW membaca kul inna salati, ataupun terus sahaja inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk. Nusuk ni dia boleh dipahami dengan makna ibadat, betul? Sebab itu orang yang beribadah atau kuat beribadah, dia adalah an-nasik, orang yang beribadah kepada Allah. An-nusak, plural, kata banyak, kata jamak kepada orang yang banyak beribadah, an-nusak. Tetapi kita katakan nusuki ni pun boleh jadi sembelihan. Boleh jadi sembelihan. Nama lain bagi az-zabihah, sembelihan, adalah an-nasikah. Itu nama lain dia, an-nasikah. Dan an-nasikah adalah sembelihan. An-nasikah adalah sembelihan. Tapi boleh kita berpada dengan terjemahan sesungguhnya salatku, ibadatku. Tak ada masalah. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah semata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Ucapan ni jangan sesekali berpada dan cukup dibaca di lidah sahaja tanpa penghayatan hati, jangan. Tapi bila kita sebut, hati kena hadir. Hudurul qalb, hati kena hadir. Inna salati, salatku ni, wa nusuki, ibadahku, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin, hanyalah semata kerana Allah. Waktu tu kita akan tahu puncak tujuan matlamat hidup hanyalah semata ibadat kerana Allah. Berdalilkan seperti yang disebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan semata untuk beribadah kepadaku, lillahi rabbil alamin. Nampak? Jadi penghayatan itu, bila kita hayat makna ayat yang kita baca, waktu itulah salat menjadi terbaik yang mungkin. Itulah dianya salat yang akan berjaya mencegah pelakunya daripada perkara keji dan mungkar. Tapi kalau gagal kita nak merasai ruh salat dengan tidak menghayati bacaan dalam salat, maka itu yang kadang salat kita ni tidak khusyuk dan tidak mencapai maqam kesempurnaan. Baik. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah manusia pertama yang berserah diri. Kemudian Ibnul Qayyim dia menyertakan sambungan doa iftitah yang Nabi SAW baca ini. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah al-malik. Dan al-malik adalah kita katakan raja. Al-malik adalah raja. Dan satu lagi malik, yang itu yang memiliki, yang memiliki. Dan kedua-duanya hakikatnya adalah sifat Allah. Allah yang raja, macam Allah kata dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum.
limanil mulku al-yawm, milik siapakah hari ini? Apa jawapan Allah? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha tunggal lagi maha perkasa. Bila Allah sebut tu, bila semua makhluknya telah mati, termasuk malaikat pencabut nyawa. Waktu tu tak ada siapa dah. Yang ada hanyalah Allah. Jadi Allah tanya, Allah jawab. Allah tanya soalan, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini? Allah sendiri yang menjawabnya, lillahil wahidil qahhar. Inilah dalil ahli sunnah wal jamaah menunjukkan Quran kalamullah, bukan makhluk. Kerana makhluk akan mati. Tapi setelah keseluruhan makhluk mati, Allah tanya kepada orang ramai waktu itu yang semuanya telah mati, Allah tanya limanil mulkul yaum, Allah sendiri yang menjawabnya dalam keadaan makhluk semua sudah tidak ada. Lillahil wahidil qahhar, kalam Allah masih ada. Al-Quran kalamullah. Jadi sebab itu kita tidak dan menolak kepada ajaran dan aliran Mu'tazilah seumpamanya yang mengatakan Quran itu makhluk. Baik, ahli sunnah, Al-Quran kalamullah. Kemudian, antal malik, engkau adalah Tuhan yang raja. Allah ni raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan. Dan ilah adalah al-ma'bud. Ini kita kena jelas. Ilah tu ma'bud. Tidak ada Tuhan yang kita abdikan diri selain kamu, ya Allah. Anta rabbi wa ana abduk. Allahu akbar. Ini adalah kalau kita menghayati makna bacaan kita dalam salat. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Begitu. Jadi dia akan khusyuk dalam hati kita ini. Kemudian zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi. Aku telah menzalimi diriku dan aku telah mengiktiraf dosa-dosaku. Dosa kita ni kita kena iktiraf, jangan sombong. Macam iblis. Iblis dia tak iktiraf dosa dia, tapi dia justifikasi dosa dia. Nabi Adam dia iktiraf. Sebab tu Allah ampun dia. Dan doa Nabi ni, Nabi baca apa? Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi. Betul, aku telah menzalimi diriku dan aku mengiktiraf dosaku yang telah aku lakukan. Dan bila kita sebut perkataan menzalimi diri ini, ia merujuk kepada dua perkara. Macam saya sebut dalam kuliah kita yang lepas. Yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat, itulah menzalimi diri. Dua perkara ini, salah satu daripada dua. Yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Maka kalau kita lakukan salah satu daripada dua ni, kita dianggap menzalimi diri. Contoh, Allah larang Nabi Adam daripada dekat dengan pokok dalam syurga ni. Allah kata apa kepada Adam dan isterinya Hawa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pokok ni. Kan larangan tu. Allah larang. La di situ la an-nahiyah, la larangan. Fatakuna minadh zalimin. Dan kalau kamu dekat juga, kamu tergolong dalam kalangan apa? Zalim. Mana nampak? Itu yang saya kata tadi. Zalim ni salah satu. Iaitu benda yang Allah larang dia buat. Tapi akhirnya apa yang telah berlaku? Nabi Adam dekat ke tidak? Dia dekat juga. Jadi dia telah menzalimi diri dia. Jadi bila dia menzalimi diri dia, dia tidak justifikasi macam iblis. Tapi dia mengiktiraf. Dia berdoa dengan doa yang Quran rakamkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami ni. Wa illam taghfir lana, kalaulah kau tak ampunkan kami dan kau tak sayang kepada kami ni tergolong dalam kalangan orang yang rugilah. Rugi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi kita tak nak tergolong dalam kalangan orang yang rugi sebab menzalimi diri dengan maksiat. Dari doa Nabi ni, wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Kau ampunkanlah dosaku keseluruhannya, wahai Allah. Dan sebutan-sebutan ini hakikatnya adalah sayyidul istighfar. Hakikatnya adalah sayyidul istighfar. Istighfar yang paling tinggi, itu makna sayyid. Yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling afdal, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu,
abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Abu'u bi dhanbi itu maknanya a'tarifu bi dhanbi. Itu maknanya. Aku mengakui, aku mengiktiraf. Bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkan aku kerana tidak ada yang mengampunkan dosa selainmu ya Allah. Itu doa. Jadi Nabi doa dalam doa iftitah Nabi, faghfirli dzunubi jami'a. Kau ampunkanlah semua dosa-dosaku ini. Wala innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tak ada yang dapat ampunkan dosa selain Allah. Agama kita ini bukan macam sebahagian agama yang lain. Pergi jumpa padri nak minta ampun dosa. Tidak. Kita Allah sahaja yang ampunkan dosa. La yaghfiru dzunuba illa Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Macam tu. Tidak ada yang dapat ampunkan dosa selain Allah. Jadi sebab itu kita ni hanya beristighfar kepada Allah sahaja. Istighfar kepada Allah kalau kita buat dosa dengan Allah. Kalau kita buat dosa dengan manusia, kita kena buat dua benda. Yang pertama, istighfar juga kepada Allah. Dan yang kedua, minta maaf kepada manusia tersebut. Ini dosa antara dosa kita dengan Allah, istighfar, taubat. Tapi kalau dosa kita dengan makhluk, dengan manusia, istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada makhluk tersebut. Kalau makhluk tu manusia lah. Kalau dengan kucing tak payah minta maaf kucing, jangan pula. Cukup dengan minta ampun kepada Allah dan buat amal soleh. Semoga Allah menggantikan hasanat, saya minta maaf, menggantikan sayyiat, dosa dengan hasanat. Allah menggantikan dosa kita dengan kebaikan. Dan Allah memadamkan, menerusi kebaikan kita itu dosa-dosa kita. Kemudian apa kata Nabi lagi dalam doa ni? Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan kau berilah hidayah kepadaku akan sebaik-baik akhlak, yang mana tidak dapat memberikan hidayah kepada sebaik-baik akhlak melainkan kamu, wahai Allah. Yang mana tidak ada yang dapat memberi hidayah kepada sebaik-baik akhlak selain kamu. Nabi ni akhlak dah terbaik dah, pun minta lagi doa akhlak yang baik. Jadi kalaulah Nabi yang akhlak baik pun minta, kita lebih utama untuk minta akhlak yang baik. Minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun akhlak kita tak berapa baik, tapi doa kepada Allah. Minta akhlak yang terbaik. Allah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, ala khuluqin azim. Berada di atas akhlak yang paling hebat, paling mulia, paling azim. Dan bila isteri Nabi SAW ditanyakan tentang akhlak Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Akhlak Nabi Quran. Dalam arti kata Nabi berpetunjuk dengan petunjuk Quran. Apa yang Quran suruh, itulah yang Nabi buat, dan apa yang Quran larang, itulah yang Nabi tidak buat. Dan Nabi zahirkan buat dan tidak buat suruhan dan larangan Quran ni menerusi tindak tanduk perbuatan Nabi. Itulah dianya yang dinamakan sebagai akhlak. Itu pun ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Itu doa Nabi. Kemudian wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan kau jauhkanlah daripadaku akhlak yang buruk, akhlak yang tak elok. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, yang mana tidak ada yang dapat menjauhkan dan melindungkan aku daripada akhlak yang buruk melainkan kamu, ya Allah. Tapi kenapa dalam banyak-banyak doa Nabi doa dan bagi penekanan tentang akhlak? Gitu. Kenapa doa? Sebab akhlak ni martabat dia tinggi. Walaupun tak sampai ke martabat 7, tapi akhlak ni tinggi. Dia paling tinggi, kita kata akhlak azim. Semua orang boleh jadi alim dan boleh jadi ulama kalau dia banyak membaca, talaki, hadir kelas-kelas ilmu macam ni, boleh jadi ulama insya-Allah. Tapi nak membentuk akhlak ni dia ambil masa yang lama. Allahu akbar. Bukan semua alim tu boleh jadi khaluq yang berakhlak. Tapi kita tengok orang yang berakhlak, subhanallah, dia akan dihormati dan dipandang tinggi. Sebab tu kita kena cuba jadikan diri kita ni manusia yang berakhlak. Biar kita ni santun, biar kita ni akhlak. Sebab antara dua ahli ilmu,
orang akan lebih cenderung kepada yang mana ahli ilmu yang paling berakhlak. Orang akan nilai yang tu. Akhlak ni sebagai pemberat. Dia sebagai satu nilai tambah, added value kepada peribadi keilmuan seseorang. Sebab kadang-kadang orang tengok, nampak zahirnya macam dia kurang akhlak, contoh. Jadi sebab itu kita doa nak minta supaya Allah berikan kita akhlak yang terpuji. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah perindahkan, kau perelokkan khalqi. Khalqi ni adalah physical. Fahassin khuluqi, maka kau perindahkan, kau perelokkan akhlakku. Itu doa kita. Ada orang kata tu doa tengok cermin, tak payahlah nak tengok cermin. Bila-bila pun kita boleh praktikkan, walaupun lepas sembahyang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Esok hari Jumaat, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau elokkan ciptaan aku, fizikal, cukup sifat Allah Ta'ala jadikan kita. Semua kita alhamdulillah cukup sifat. Elokkan akhlak, elokkan akhlak. Itu doa Nabi SAW. Labbaika wa sa'daika, kata Nabi. Labbaika wa sa'daika ni adalah ucapan untuk menzahirkan kita ni datang kepada Allah. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Talbiyah. Talbiyah. Sebab tu orang yang bertalbiyah, macam contoh pada hari ni di Arafah, orang dah mula pergi dah. Hari ni hari tarwiyah di Saudi, 8 Zulhijjah. Esok hari Arafah mereka, hari Jumaat, dan Sabtu raya di sisi mereka. Jadi dalam keadaan begitu, mereka pun dah mula dah. Labbaik Allahumma labbaik. Tu perkataan labbaika tu. Terjemahannya, kami datang kepadamu ya Allah, kami menyahut panggilanmu ya Allah. Jadi labbaika, itu dia. Wa sa'daika ni maknanya dengan sahutan kami itu kami mengharapkan kebahagiaan daripadamu. Itu makna dia. Labbaika wa sa'daik. Sa'daik di situ daripada perkataan as-sa'adah, dan sa'adah artinya apa? Bahagia. Sa'adah artinya bahagia. Orang yang menyahut seruan Allah, dia bahagia. Dia sahut seruan Allah, panggilan Allah, dia bahagia. Dan bahagia dia bukan semata dunia, bahagia dia di akhirat. Itulah kebahagiaan hakiki. Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wali rasulih. Ataupun istajibu lillahi wali rasulih. Wahai orang yang beriman, istajibu lillahi wali rasulih. Sahutlah panggilan Allah dan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila mereka mengajak kamu ke arah perkara yang boleh menghidupkan kamu. Kehidupan hakiki adalah kehidupan yang bahagia. Itu hakikatnya. Lima yuhyikum, dan lima yuhyikum hayatan tayyibah, itu kehidupan yang baik adalah Quran. Adalah Quran. Allah ajak kita itu ikut Quran. Rasulullah ajak kita untuk ikut Quran. Jadi kita kata labbaika wa sa'daik. Itu dia. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Dan kebaikan itu keseluruhannya pada tangan kamu ya Allah. Itu. Keseluruhannya pada yadaik. Ini kata-kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan perkataan seperti inilah yang menjadi titik perbezaan pandangan dalam kalangan ulama kita. Perkataan yadaika, dua tangan terjemahannya, dan nisbah kepada Allah Ta'ala. Nisbah kepada Allah Ta'ala. Jadi para ulama di sini mereka berbeza pandangan dalam isu ini. Kerana sebahagian mereka kata tidak. Mereka kata yad di situ adalah kudrah, kekuasaan Allah. Jadi terjemahannya, kebaikan itu keseluruhannya pada kekuasaanmu ya Allah. Itu makna dia. Pada kekuasaanmu ya Allah. Manakala sebahagian ulama mereka katakan tidak. Yad di situ adalah kita isbatkan, kita tetapkan ia. Tidak kita takwilkan. Itu makna dia. Kalau orang yang kata yad sebagai kudrah, dia mentakwilkan. Tapi orang yang mengatakan yad sebagai yad,
itu adalah mereka yang al-musbitun, orang yang mengisbatkan sifat bagi Allah. Dan Allah Ta'ala ni dia ada dua sifat yang utama. Yang pertamanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, seperti khalaqa, menciptakan, seperti ikhtara, melakukan pemilihan, seperti menurunkan hujan, seperti mengurus takbir. Itu kan perbuatan Allah. Seperti istawa, itu pun sifat perbuatan Allah. Istiwa, perbuatan tu. Dan yang keduanya adalah sifat zatiyah, sifat zat bagi Allah. Sifat zat bagi Allah. Bila kita kata sifat zat bagi Allah ni, dia antara contohnya di sisi ulama' yang mazhab yang kedua tadi yang mengisbatkan tu, antaranya yad ni lah. Sebab tu ada sifat ataupun buku yang ditulis isbatul yad lillahi ta'ala. Isbatul yad lillahi, mengisbatkan yad bagi Allah Ta'ala ni. Siapa dia tulis buku tu? Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih. Jadi di sini kita kena jelas, kedua-dua kumpulan ni beriman dengan nas Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan sesuatu apa pun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Inilah kaedah yang kita ahli sunnah kena jelas. Al-ittifaqu fil asma' la yalzam minhu al-ittifaqu fil haqa'iq. Sama pada nama tak semestinya membawa persamaan pada hakikat dan realiti sesuatu. Allah sebut dalam Asy-Syura yang saya baca tadi, wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tapi dalam ayat yang lain Allah cerita dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan bagi manusia itu sami' basir. Kan sama tu. Allah tadi wa huwas sami'ul basir, manusia ni sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Jadi adakah orang kata pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia? Kita kata tak, laisa kamitslihi syai'. Tapi macam mana cara kita nak harmonikan? Kita kata bahawasanya Allah ni dia maha mendengar, dia maha melihat. Adapun pendengaran manusia ni ia terbatas. Maknanya apa? Sama pada penamaan dengar-dengar, melihat-melihat, tapi tak sama pada apa? Hakikat tak sama. Macam tu kita faham. Hakikat tidak sama. Dia sama juga macam kita biasa dengar yang di syurga ada susu, di syurga ada arak, begitu. Saya tanya tuan-tuan, di dunia ada susu ke tidak? Ada susu dan di dunia juga ada arak. Tapi adakah arak syurga sama dengan arak akhirat? Tidak. Arak syurga sama dengan arak dunia? Kita kata tak sama. Orang boleh faham. Kerana sama pada nama tak semesti sama pada hakikat. Ramai orang, nama saya Fahmi, belakang pada Fahmi seorang, nama sama. Hakikat orang yang sama ke orang berbeza? Kami orang berbeza. Dia orang Penang, saya orang Perak, contohnya. Jadi hakikat tak sama, tapi nama sama. Jadi sebab tu kita kena jelas benda ni orang boleh faham. Al-ittifaqu fil asma' la yalzam minhu al-ittifaqu fil haqa'iq. Dan Allah sebut dalam hadis kursi, Allah kata apa dia? A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh syurga yang mana mata tak pernah tengok pun. Nampak? Maknanya tak ada benda dalam syurga yang mata kita ni pernah tengok. Maknanya arak syurga tak sama dengan arak dunia. Nampak? Wala uzunun sami'at, yang mana syurga ni tak ada benda yang telinga kita pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pun pada pemikiran hati kita ini. Nampak? Itu di syurga. Tapi Allah kata di syurga ada sekian, ada sungai, ada. Takkan kita nak bayangkan sungai kita macam sungai keruh kat Serambut tu. Takkan sungai syurga sama dengan sungai mana sungai Kuala Lumpur ni semua yang saya tengok macam daif macam tengok kan. Tapi takkan kita nak samakan sungai di syurga nanti macam itu. Jadi berbeza. Jadi itulah yang ulama-ulama faham.
Kita sifatkan sebagaimana Allah sifatkan tentang diri dia. Tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Mungkin ramai dari kalangan kita yang dah pernah belajar ataupun ada daurah di sini. Apa dia kata? Dia kata wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamsil bal yu'minuna bi anna allaha laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nampak? Ini cakap yang begitu jelas lah kita kata. Dan antara keimanan kita kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sendiri sifatkan tentang diri dia. Nampak? Allah sifatkan tentang diri dia. Bal yadahu mabsutatan. Contoh dalam Quran, betul tak? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Betul tak? Allah sifatkan perkataan-perkataan tu. Yadahu mabsutatan, ma khalaqtu biyadai. Allah sifatkan. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sifatkan tentang Allah. Contohnya hadis ni. Nampak? Wal khairu kulluhu fi yadaika. Itu. Rasulullah sifatkan tentang Allah. Bukan kita saja-saja reka pula. Tak. Rasulullah sifatkan tentang Allah. Dan apa? Apa yang saya sebut tadi? Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif. Tanpa kita tahrif. Tahrif ni kita mengubah ayat. Ayat tidak. Wa min ghairi tahrifin wala ta'til. Ta'til ni menolak sifat tu bagi Allah. Tak boleh tolak. Kalau tolak jadi mu'attilah. Kalau tolak jadi kelompok mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa min ghairi takyif. Dan kita tak meletakkan kaifiat, tata cara. Seolah macam kita kata Allah ada tangan macam tangan saya. Yang ni kufur. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tak boleh. Allah turun ke langit dunia macam seorang khatib turun daripada mimbar. Yang tu tak boleh. Kerana apa? Kerana samakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah ni kita kata laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan wala tamsil. Tak boleh kita umpamakan Allah ni dengan mana-mana makhluk. Tak boleh. Bahkan yu'minuna ahlus sunnah beriman laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Itulah Nabi SAW sifatkan tentang Allah. Dan ini sebenarnya lebih selamat dan tidak pening sebenarnya. Kita nisbahkan dan isbatkan kepada Allah apa yang dia sifatkan tentang dirinya dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan tentang dirinya. Dalam keadaan keimanan kita yang kukuh kepada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa pun. Apa yang terbit pada pandangan kita Allah tu sesuatu, maka Allah tak sama dengan benda tu. Itu. Allah tak sama dengan benda itu. Jangan fikir ni. Sebab itu disebut dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Jangan fikir tentang zat Allah. Sebab kita tak boleh tergambarkan tentang zat Allah ni bagaimana. Baik, dan kemudian apa yang disebut di sini, wasyarru laisa ilaik. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak ditujukan kepada kamu. Itu terjemahannya. Keburukan tidak ditujukan kepada kamu. Ini adalah salah satu bentuk akhlak dengan Allah Ta'ala. Akhlak kepada Allah. Kalaulah kepada sesama manusia pun kita ada akhlaknya, kepada Tuhan kita pun kita ada akhlak. Kepada Allah kita kena berakhlak. Dan antara akhlak kita sebagai hamba Allah kepada Allah sebagai Tuhan kita
adalah kita tak menyandarkan keburukan dan tak menisbahkan keburukan kepada Allah. Sebaliknya, kita hanya menisbahkan yang baik-baik sahaja kepada Allah. Sebahagian riwayat kata wasyarru la yunsabu ilaik, kata Nabi SAW. Keburukan tidak dinisbahkan kepada kamu. Kita ambil contoh. Dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni, sebelum dia nak berdoa dengan 5 doa, 5 permintaan, dia memulakan doa tersebut dengan 5 pujian. 5 pujian kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Dia kata, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Nampak? Dialah Tuhan yang telah menciptakan aku, dialah Tuhan yang memberi hidayah kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Contoh, dialah yang bagi makan kepadaku dan dialah yang bagi minum kepadaku. Wallazi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang bagi kesembuhan kepadaku. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah yang mematikan aku dan dialah yang menghidupkan aku. Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Tuhan yang aku sangat harap semoga dia mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Maka selepas daripada 5 doa ni, barulah dia minta, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nampak? Itu doa dia, dah adalah beberapa baki doa tu, sehinggalah kepada doa yang mana mengatakan, wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fokus saya dalam 5 pujian tadi. Dekat mana yang berbeza? Pada perkataan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sakit ni benda baik ke benda tak apa baik? Kita suka ke kita tak apa suka sakit? Kita kalau ikut tak sukalah, melainkan kaki MC tu dia sukalah sakit. Tapi hakikatnya sakit ni dia tak, walaupun kita dapat cuti sekalipun, tapi sakit tu kan. Nak bangun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh, duduk terbaring kat rumah sampai kita kata, ya Allah bagilah aku sihat, bagilah aku sembuh, segerakanlah, tak tahan dah. Nampak? Jadi walaupun kita dapat MC pun, tapi dia tak happy buat apa? Sebab sakit. Jadi sakit ni benda yang tak apa elok. Tapi tengok adab Nabi Ibrahim ni, dia tak kata dan apabila dialah Tuhan yang memberi sakit kepadaku dan dialah Tuhan yang memberi sembuh kepadaku. Nabi Ibrahim tak kata gitu, tapi dia kata wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, dialah yang bagi kesembuhan padaku. Allahu akbar. Akhlak, adab dengan Allah Taala. Tak nisbah keburukan kepada Allah. Dan siapakah yang mengajarkan akhlak ni? Yang mengajarkan akhlak ni hakikatnya Allah Taala sendiri. Allah ni dia bersifat sebagai guru. Dia sebagai yang mengajarkan, yang maha mengajarkan, yang maha mengajarkan ilmu. Dalilnya yang Allah Ta'ala ajar ni adalah dalam surah Fatihah kita. Dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah Allah kata apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. An'amta, kau bagi nikmat, ghairil maghdub, yang kau murkai. Yang kau bagi nikmat berada pada makam yang positif, makam yang baik, kedudukan yang terpuji. Jadi digabungkan kata ganti nama diri Allah dalam perbuatan memberi nikmat, an'amta, dalam satu ayat. Dan ta di hujung tu adalah pendek daripada apa? Anta, dan anta tu adalah dhamir bagi Allah. Dan dhamir adalah kata ganti nama diri. Huwa humahum, hiya huma, hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada 14 keseluruhan kata ganti nama ad-dhamair, kata ganti nama diri itu. Jadi anta. Jadi asalnya an'ama anta. Tapi kalau kita nak kata siratal ladzina an'ama anta, macam dia jadi sulit. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, begitu.
Boleh digabungkan. Tapi ghairil maghdub, bukan jalan golongan yang kau murkai. Ada tak antar dekat situ? Tak ada antar dekat situ. Tapi mana datang kau? Mana datang perkataan yang kau murkai itu? Ghairil maghdub, sepatutnya ghairil ladzina ghadibta alaihim. Sepatutnya. Tapi dibuang ghairil ladzina ghadibta alaihim, atau tidak disebut begitu kerana ta'adduban ma'allah, beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya kata Nabi SAW, wasyarru laisa ilaik, dalam hadis ni dan dalam hadis yang lain, wasyarru la yunsabu ilaik, kejahatan, keburukan tak dinisbahkan sesekali kepada kamu. Kerana murka ni benda tak elok, marah ni benda tak elok. Walaupun Allah marah, tetapi tak dinisbah kepada Allah. Itu adab dan akhlak kepada Allah. Dan yang terakhirnya adalah ana bika wa ilaika. Aku ni denganmu dan kepadamu ya Allah. Ana bika wa ilaika. Tabarakta wa ta'alait. Maha berkat engkau ya Allah, dan maha tinggi engkau ya Allah. Maha tinggi engkau. Allah ni dia maha tinggi. Dan kita pun beriktikad ya Allah maha tinggi. Tapi sebahagian kita dia susah nak faham bila dia kata tinggi ni tempat. Tinggi tu menggambarkan tempat ke tidak? Betul lah. Sebenarnya tinggi menggambarkan tempat. Tinggi, rendah, apa lagi? Tapi kita memang kita sifat ke Allah maha tinggi, apa masalah? Tapi dia macam dia buat-buat orang kata jadi pening, dia jadi susah. Sedangkan mudah aja akidah ni. Akidah yang bersih, akidah yang suci. Daripada kesulitan untuk kita memahami bab akidah. Akidah ni benda asas, benda paling basic sekali. Percayalah, saya rasa antara bab fiqh dengan akidah fiqh susah lagi berbanding dengan akidah asal, akidah yang Nabi SAW ajarkan. Orang boleh terima dan mudah orang faham. Orang boleh terima. Jadi Allah ni maha tinggi, sebab tu kita kata subhana rabbiyal a'la contohnya. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu maha tinggi Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah maha tinggi. Baik. Jadi Allah maha berkat dan Allah maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon keampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Walakinnal mahfuz anna hadzal istiftaha innama kana yaquluhu fi qiyamil lail. Tetapi menurut riwayat yang mahfuz, riwayat yang terpelihara, doa iftitah yang kita sebutkan sebentar tadi, Nabi membacanya ketika qiyamul lail, ketika salat malam. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya sebenarnya dah terlebih masa sebenarnya. Sepatutnya kita tamat dalam pukul 10.30. Tapi tak apa, sekali-sekala. Saya jarang ambil sampai pukul 11 ni. Tapi disebabkan tadi tak ada kuliah Ustaz Faiz, mungkin orang kita tak letih sangat. Jadi dia akan ada kelapangan insya-Allah. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf kerana ambil masa yang agak lama kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku lu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.